Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya nak share features yang terbaru yang terdapat pada whiteboard.fi. Saya dah gunakan version yang baru tu sejak tahun lepas lagi, sejak Oktober. Terima kasih kepada penonton-penonton video saya yang lama berkaitan whiteboard.fi. Setakat ni ada lebih kurang 19.5k viewers. Tapi saya rasa saya perlu juga buat video terhadap updated version of whiteboard.fi supaya cikgu tak terkejut sebab apa yang cikgu tengok dalam video saya tak sama dengan interface yang terdapat pada whiteboard.fi yang sekarang. So hari ini saya akan update features-features yang terdapat pada whiteboard.fi dalam version yang baru ni. Jom kita saksikan. Bagi yang belum pernah lagi menggunakan whiteboard.fi, website dia adalah whiteboard.fi. Type saja whiteboard.fi pada ruangan search. Okey, so step yang pertama, cikgu tekan dulu new class. Okey, dan cikgu tulis nama cikgu. Okey, for example, that is my name. Dan kita create new class. Kita klik on create new class. So dekat sini, cikgu akan nampak yang atas sekali adalah toggle my whiteboard. Ini adalah whiteboard cikgu. And then dia kata your students can now access this class by visiting the URL. Dia ada bagi URL kat sini. Copy URL to clipboard or show QR code. Okay. Cikgu-cikgu boleh tekan copy URL to clipboard. Okay, klik dekat sini dan dia kata URL copy to clipboard. Dan boleh sharekan link ni kepada pelajar semasa kita kelas online. For example, tengah Google Meet or Zoom or anything. Okay, boleh share. Ataupun cikgu boleh bagi kod ni saja. Okay, boleh bagi room code dekat sini. Okay, ini kalau QR code. M3D34 for example. And then apa lagi? Kita tak nampak pun apa-apa lagi dekat sini. Kita tak nampak kita punya whiteboard dan kita juga tak nampak student punya whiteboard. Cikgu punya whiteboard dekat sini. Toggle my whiteboard. Okay, bila kita tekan, cikgu akan nampak cikgu punya whiteboard. Okay, yang ni adalah rupa whiteboard yang barulah. Okay, so dekat sini kita ada simbol untuk cursor, pencil. Ini adalah untuk pembaris nak buat line and shapes. Basic shapes, ada square, circle. And you can type. Huruf A ni adalah untuk type, text. Boleh insert foto, copy paste. And then boleh zoom in, zoom out. Dan ni yang baru, kita boleh download kita punya whiteboard ni. Okay, kita nak save mana-mana dalam bentuk PDF, JPEG, PNG dan sebagainya. And bahagian background kita boleh tukar bahagian yang ada grid. The smaller grid is this one or the bigger grid. Ataupun kita boleh letak music punya bar. What does it called? This one. Okay. So ni dia jadi dia punya background. And then ada emoji. Dia boleh insert emoji. Okay, dekat sini juga ada option untuk push. Okay, push to students all pages. Kenapa all pages? Ini saya katakan sekarang ni cikgu dah ada banyak page. Okay, kalau sebelum ni ada satu je. Sekarang cikgu boleh letak banyak-banyak page. Okay, and then push to students current page only. Push to students as background. Okay, saya biasa gunakan push to students as background. So that student boleh buat on my soalan dan sebagainya. Ini simbol untuk erase. Kita boleh use the eraser tool. Ini kita guna pemadam macam biasa. Clear the foreground but keep the background. Kita nak padam bahagian depan, keep the background. Contohnya macam ni. Saya boleh conteng-conteng, tapi saya nak padam yang conteng je. Yang musical bar kat belakang ni, balut ni saya tak nak padam. So saya tekan clear foreground but keep the background. Okay, background dia masih lagi tak terusik lah. Okay, and then ada clear background but keep foreground. Okay, contoh. Saya dah tulis. For example here. Saya nak padam yang belakang tapi yang depan saya nak kekalkan. Jadi kita tekan clear background but keep foreground. Jadi yang belakang dah hilang, tinggal saja yang bahagian depan. Okay. Clear both foreground and background. Ni padam semua. So sekarang saya punya whiteboard dah clear. Okay.
What else do we have here? Okay, kalau tengok dekat bahagian bawah, yang ni adalah page. Kita boleh tambah page ni banyak-banyak ya cikgu. Okay, tapi sekarang ni student saya tengah melihat current page, this one. Okay, sebab ada gambar mata dekat sini. Mata ni terbuka luas. Maksudnya student hanya akan nampak saya punya page yang sekarang ni. Okay. Meanwhile, yang ni belum, student tak nampak. Okay, kenapa nak kena ada banyak page? Okay, kita sebenarnya boleh sediakan kita punya whiteboard ni beforehand. Sebelum kita masuk kelas. Kita boleh prepare soalan-soalan yang berkaitan. Ada 5 soalan for example dan kita tambah page. So, whenever we want the students to answer the first question, kita akan display this one. So, student akan nampak this one. Okay. So, ini adalah teacher view. Adakah student nampak teacher view? Yes. Okay, kejap lagi saya tunjukkan dia. Okay, tapi sekarang students, dia kata their whiteboards will appear here automatically. Okay, student punya whiteboard akan appear dekat bawah ni. Jom kita try buat satu simulasi how this thing works. Okay, so sekarang saya ada 2 window. Okay, so bayangkan yang sebelah kiri ni adalah teacher view, teacher punya laptop dekat rumah, dan yang sebelah kanan ni adalah student view, student punya handphone ke, laptop ke, tablet ke dekat rumah. Okay, so apa kita buat? Kita copy URL to clipboard ataupun cikgu share saja room code ni dekat student. Okay, kalau pelajar dah masuk ke dalam website whiteboard.fi, mereka hanya perlu key in code. Okay. So, kita pun copy URL to clipboard and then send to the students, and student akan masukkan link ni dekat komputer ataupun handphone masing-masing. Okay, so student dekat rumah akan masukkan nama, contoh dekat sini saya letak nama Siti. So, Siti, So, Siti dekat sini adalah student saya yang pertama. Okay. So, Siti pun akan tekan join whiteboard class. Okay. So, kalau tengok yang sebelah kanan ni, this is how my student punya view look like lah. Okay, dia akan nampak ni dia punya whiteboard. Dan kalau dia nak tengok apa cikgu dia buat, dia boleh tekan toggle teacher whiteboard. Okay, so this is what I've been doing just now. Okay, ini saya punya whiteboard dan ini student saya nampak dan dia appear. Student saya tak boleh edit apa-apa pun pada whiteboard yang atas ni. Apa yang dia hanya boleh lakukan hanyalah pada dia punya whiteboard dekat bawah. Dan dia punya options dekat atas ni sama je macam dekat cikgu. Okay, so sekarang contohnya kalau saya nak bagi student saya soalan. Okay, for example, saya buka page yang kedua. Okay, so contohnya saya nak bagi satu soalan. Okay, so saya pilih this one for example Okay, for example contoh. So, kalau kita nak kecilkan dia, okay, kita boleh alihkan guna cursor. Okay, kecilkan dekat sini. Okay, kalau kita pilih gambar pensel dekat sini, dia akan contoh-contoh, kita tak boleh nak edit gambar ni. So, macam mana nak edit balik? Okay, tekan back, tekan gambar cursor ni dan kita click on the picture. Kita boleh edit balik. Okay. So, what about our student? Can my student see this? No. Student saya masih lagi tengok gambar conteng. Kenapa? Okay, sebab saya masih lagi menunjukkan page saya yang pertama yang dekat sini. So, saya sepatutnya buka mata yang untuk page kedua ni macam ni. Okay, so tengok student saya. So sekarang student saya dah nampak. So student saya hanya boleh nampak lah. Tapi nasib baiklah soalan ni tak memerlukan apa-apa. Dia conteng ke apa-apa dan sebagainya. Tapi kalau perlukan pengiraan, dia boleh buat pengiraan dekat tepi ni. Masalahnya student saya tak boleh tulis. Yang dia boleh buat adalah dekat dia punya screen. Okay, apa cikgu boleh buat? Cara dia adalah click on push. Okay. Push to students all pages. Kita tak nak send all pages. Kita nak hantar current page sahaja. Okay. Dan yang ni push to students current page only. Okay. So, apa beza push this current page only dengan push to student as background current page only? Okay. Kita try yang kedua. Saya tak nak yang pertama sebab saya tak nak send all pages. Saya nak hantar yang kedua ni. Okay. Push to students current page only. Okay. Saya pun tekan push. Pushing whiteboard, please wait.
Okay, kita tengok dekat student. Your teacher push her whiteboard to you. Okay, so sekarang student dah nampak. Okay, so saya hanya pushkan tadi. So what happened? Student boleh jawab dekat tepi ni. Contoh, if there is any calculation, students boleh kira, boleh buat dekat sini menggunakan type mode ataupun menggunakan, kalau menggunakan handphone, dia boleh contek je guna jari. Okay. Tapi option yang kedua ni, saya push kepada students dan student saya boleh edit gambar saya. Contoh sekarang ni saya nak padam. Okay, saya nak padam cikgu punya. Boleh macam ni, saya nak padam. Okay, nak padam saya punya boleh, cikgu punya boleh. Okay, tapi kalau kita, cikgu tak nak student edit apa-apa pada soalan kita, kita tekan push to students as background. Okay, tekan yang ni. Right, so saya push lagi sekali. Okay, keluarlah gambar ni. Okay, dia dah jadi background kepada student. So, student nak padam, contohnya dekat sini dia nak padam tak boleh. Dia hanya boleh padam kalau dia buat apa-apa pengiraan dekat sini. Okay, dekat sini dia boleh padam. Okay, use eraser tool dan mereka boleh padam. Tapi saya punya soalan tak boleh padam. Okay, what else? What else do we have? Okay, cikgu pula. Alright. Cikgu nak tengok student punya macam mana. Okay, students punya whiteboard akan appear dekat bahagian bawah ni. So, sekarang saya ada Siti, seorang je. So, kalau ada 50 students punya whiteboard akan appear secara live. So, cikgu sebenarnya boleh nampak, dia akan update like a few seconds. Cikgu boleh nampak apa-apa perubahan yang pelajar buat. So, kalau pelajar tu tak buat, kita memang nampak. Okey, so sekarang kita dah tengok Siti punya dia dah buat dekat sini dan cikgu boleh tekan supaya cikgu boleh nampak besar sikit. Oh, okey, mungkin cikgu boleh check dan tanda dan sebagainya. Unfortunately, kita tak boleh guna bahagian feedback and quick reactions macam bagi thumbs up, thumbs down. Ni semua with purchase. Okey, kita kena purchase the whiteboard.fi untuk gunakan. Okey, so apa kita boleh buat? Contohlah, Siti ni dia tak terima, dia masuk lambat. Okay, saya dah push to all students tadi dan dia masuk lambat. Jadi bila saya push awal, dia tak dapat soalan ni. So apa saya boleh buat? Saya nak push saya punya whiteboard ni pada Siti je. Sebab Siti je yang belum dapat lagi. So tekan actions kat bawah ni. Push teacher whiteboard to student background macam tadi. Okay, so saya tekan lagi sekali. So dia akan renew lah page ni. Seperti mula-mula pelajar lain dapat. Okay, kalau tengok dekat sini, dekat Siti dia dah update. Dan dekat saya pun dah nampak dia dah update dekat sini. Okay, alright, so tutup balik. Okay, what else? Okay, so bila dah siap, contohnya, saya kalau boleh saya nak pelajar buat ni ada evidence dan ada record dan kadang-kadang bila pelajar saya contohnya at one time ada 60 orang, yes kita boleh tengok. Tapi kita tak boleh nak cover pun semuanya. So, apa saya buat? Saya akan sediakan satu platform dekat Google Classroom, satu saluran di mana pelajar akan hantar sekerja dia. Apa yang dia buat pada whiteboard dia ni, dia boleh hantar balik dekat saya. So, apa pelajar buat adalah tekan simbol download dekat sini. Okay, tekan simbol download. Klik PNG ataupun JPEG ataupun PDF. Okey, dah bila dia dah download, dia attachkan gambar ataupun jawapan yang dia dah buat ni kepada saya di Google Classroom. So dengan cara tu saya dapat bagi markah dan sebagainya. Kalau cikgu nak bagi soalan yang seterusnya, cikgu boleh tekan pada page yang seterusnya, letak gambar yang baru ataupun cikgu boleh type dan ataupun conteng kalau cikgu ada stylus dan tekan saja gambar mata ni so that the students can view your whiteboard. Right? So whiteboard.fi ni sebenarnya bagus sebab kita boleh buat satu aktiviti secara interaktif with the students during the online classes. Okay, selingan lah, tak adalah cikgu shot sendiri cakap aja kan. So bila kita dah ajar pelajar, kita dah ajar satu konsep, jadi kita boleh terus gunakan whiteboard.fi to check whether the students manage to get the theory ataupun faham apa yang kita dah ajar. So, itu sahaja perkongsian saya berkaitan whiteboard.fi versi yang baru ni. So, hopefully cikgu-cikgu boleh gunakan dalam PDPC masing-masing. Bye!